Baik, sekarang ni kita akan sambung kepada example 8, soalan nombor 3. So, X is a continuous random variable. So, dia dah bagi tahu dah dia adalah continuous. That has a normal distribution. Mean dia adalah sama dengan 50. Standard deviation dia adalah sama dengan 10. Convert the following X values to Z values. If, X sama dengan 55. Baik, yang ni senang je. Baik, dia bagi tahu mean adalah sama dengan 50. Standard deviation ataupun sigma saja. Ini adalah sama dengan 10. So, nak convert dia, Z adalah sama dengan X minus mu bahagi dengan standard deviation. So, ini akan jadi 55 tolak dengan 50 bahagi dengan 10. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.5. So, itu adalah nilai Z. Kemudian ini adalah untuk soalan A. Untuk soalan A. Kemudian untuk soalan B, Z adalah sama dengan 35 tolak 50 bahagi dengan 10. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah negatif 1.5. Selesai. Dia hanya suruh kamu convert saja daripada nilai X kepada nilai Z. So, kita gunakan sahaja kita punya formula di sini. Baik, soalan nombor 4. If X follows normal distribution with mu equals to 100, variance adalah sama dengan 16. Determine, dia bagi probability. Baik. So, yang pertama, ingat dia punya rumus untuk tukar daripada X pergi ke Z. Rumus dia adalah X minus mu over standard deviation. Di sini adalah nilai variance. Bermaksud, sigma square ataupun variance tu adalah sama dengan 16. So, standard deviation ataupun sigma sahaja adalah sama dengan 4. Dan 4 ni yang kita akan gunakan untuk masukkan dalam rumus ni. Bukannya 16. Itu adalah simple mistake yang student selalu buat dalam exam. So, saya kena emphasize on that matters. Baik. So, sekarang ni kita try buat soalan A. Determine of probability X greater than 104. So, yang pertama kita kena tukar dahulu daripada X pergi ke Z. Sebab apa? Sebab kita nak baca table. Bila dapat Z ni baru boleh baca table. So, ini akan jadi sama dengan probability of Z greater than. Salin saja dia punya sign tu. Greater than. 104 minus 100 over 4. So, ini adalah cara dia. So, kita akan dapat probability of Z greater than 1. So, ini baru boleh baca table. So, sekarang ni kamu tengok kamu punya table. Try baca sendiri. Dia adalah 1.00 sebab 1 je. So, 1.00. Bila kamu tengok kamu punya table, kita akan dapat jawapan kita adalah sama dengan 0.1587. So selesai untuk soalan ni. Baik, sebab apa dah boleh baca table ni? Saya lupa nak bagi tahu sebab apa dah boleh baca table ni. Sebab dia dah dalam bentuk greater than dan ini adalah positif. So boleh terus baca table. Kalau kamu nak lukis pun boleh. Biasanya kita lukis ni kalau kita tak boleh baca table lagi, baru kita lukis. Tapi ini dah boleh baca table, kita tak perlu lukis sebenarnya. Tapi kalau nak lukis, dia akan jadi macam tu lah. Baik, soalan B, probability of X less than 115. So, ini adalah sama dengan probability of Z less than 115 minus 100 over 4. So, ini kamu akan dapat dia adalah sama dengan probability of Z less than 3.75. So, boleh baca daripada table tak? Tak boleh. Sebab apa? Walaupun ini dah positif tapi ini dalam bentuk less than. So, kita kena tukar dia kepada bentuk greater than. So, nak tukar dia, biasanya saya akan lukis. Saya akan lukis. So, 3.75 biasanya dia berada di hujung-hujung sikit ni. Dan area yang dia mahu adalah less than, bermasuk kat sini. So, secara logiknya, dia punya probability mesti lebih daripada 0.5. Sebab besar dia punya probability. Sebab kalau kat sini, kat tengah-tengah ni, ini dah 0.5. Tambah lagi area kat situ, mesti lebih besar daripada 0.5. So, caranya adalah 1 minus probability of Z greater than 3.75. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya 1 semua sekali ni tolak dengan probability Z greater than 3.75 ataupun kat sini yang kecil ni. So, semua sekali ni tolak kecil yang ni kita akan dapat
property yang kita mahu ataupun area yang kita mahu kat situ. So sekarang ni dah boleh baca table ke belum? Dah. Sebab apa? Ini dah positif, ini dah greater than. So kita baca daripada table. Okay, kamu tengok kamu punya table tu, nilai dia adalah sama dengan 0.00009. Ada 409. Okay, dan jawapan dia akan jadi 0.99991. Okay, so selesai untuk soalan B. Baik, kemudian untuk soalan C, dia mahu greater than 90 but less than or equals to 112. So ini kita tukar dulu dalam bentuk Z. So dia akan jadi 90 minus 100 over 4. Okay, ini less than juga. Ini adalah Z. Ini adalah less than or equal. Kita ikut dia punya soalan. So 112 tolak 100 bahagi dengan 4. So kita akan dapat, ini akan jadi probability of Z greater than negative 2.5 but less than or equals to 3. Okay, less than or equals to 3. So kita akan lukis. So yang dia mahu adalah negative 2.5 kemudian 3. So Z dia adalah kat sini. Okay, area dia besar ni So dia akan jadi 1 minus probability of Z greater than 3 minus probability of Z less than negative 2.5. Okay, semua sekali tolak kecil yang sebelah sini, tolak kecil yang sebelah situ, kita akan dapat nilai yang di tengah-tengah. Okay, macam itulah. So ini akan jadi 1 minus probability of Z greater than 3. Ini dah boleh baca daripada table, tak ada masalah. Tapi ini tak boleh. Okay, yang itu tak boleh. So kita akan gunakan properties of symmetry. Dia akan jadi minus probability of Z greater than 2.5. Okay, kalau siapa-siapa yang tak nampak, dia maksudnya jadi macam ni. Okay, awal-awal dia adalah negative 2.5 less than. By properties of symmetry, kita boleh pindahkan area yang sebelah kiri ni pergi kepada area sebelah kanan. Dan area dia kat situ. Okay, nilai dia sama. Okay, dia punya area tu sama. So ini akan jadi Z greater than 2.5. So kita akan tulis macam ni lah. So ini akan jadi 1 minus baik, ini nilai dia adalah 0.00135. Ini nilai dia adalah 0.00621. Okay, kamu cek sendiri kamu punya table tu. So ini jawapan akhir dia akan jadi 0.99244 ataupun 4 decimal places, macam tu je lah. Okay, so selesai untuk soalan C ni. Baik, untuk soalan nombor 5 ni, saya mahu kamu buat sendiri. Okay, ini adalah DIY. Dia dah bagi dah mean, dia dah bagi dah standard deviation. Kamu hanya perlu masukkan saja, tukar dia daripada X pergi ke Z, kemudian baca table dan dapat jawapan. Ini kamu try buat sendirilah. Okay, jawapan dia dah bagi dah di bawah tu. Okay, dia dah bagi dah, so try buat. Okay, so untuk next video kita akan masuk kepada soalan nombor 6. Okay, itu sahaja. Thank you guys.